Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahid bin Syukri. Nama matriks 2023115045. Dan pada hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan menerangkan tentang tajuk kajian yang kami lakukan, iaitu kebebasan serta hak bersuara dan ekspresi di media sosial. Kebebasan secara khususnya ditafsirkan sebagai frasa yang menekankan keupayaan individu untuk berkelakuan mengikut kehendaknya. Manakala kebebasan bersuara merupakan tanggapan yang menyokong hak individu atau komuniti untuk menyatakan pandangan dan kepercayaan mereka, bukan sahaja melalui percakapan lisan, tetapi juga kepada tindakan berkomunikasi, mencari atau menyampaikan maklumat atau idea tanpa mengira medium. Hak untuk kebebasan bersuara telah pun diakui sebagai hak asasi manusia oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Perundangan Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Ekspresi pula merujuk kepada perasaan yang timbul melalui interaksi atau komunikasi dengan seseorang, masyarakat, peristiwa dan objek. Selain itu, hasil daripada kemajuan teknologi telah menyebabkan komunikasi berubah, di mana komunikasi juga memainkan peranan penting dalam rutin harian masyarakat. Ekoran perkembangan ini, media sosial telah berkembang menjadi platform untuk masyarakat menyuarakan pendapat ataupun memberi ekspresi berkaitan tentang isu yang berlaku. Dengan kepantasan media sosial dalam menyediakan berita atau isu yang terkini telah menyebabkan masyarakat lebih menjurus untuk untuk meluahkan pendapat atau menjawab sesuatu isu di media sosial melalui laman komen yang disediakan maupun kandungan yang dicerita sendiri. Tetapi walaupun kita telah diberi kebebasan untuk bersuara, perlulah kita membicarakan tentang hak kebebasan bersuara dan ekspresi di sosial media. Sebelum saya serahkan kepada saudara Ikmal Aimin, suka untuk saya beritahu tentang objektif kajian kami, iaitu pertama, untuk menganalisa kebebasan serta hak bersuara dan ekspresi di media sosial dari segi undang-undang dan agama. Kedua, untuk memahami kepentingan undang-undang dan had bagi kebebasan bersuara dan ekspresi di sosial media. Ketiga adalah untuk mengenal pasti kesan undang-undang dan hak kebebasan bersuara dan ekspresi di media sosial. Dan yang terakhir ialah untuk mengaitkan undang-undang kebebasan bersuara dan ekspresi dengan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saudara Syahmi atas pembentangan sebentar tadi. Nama saya Ikmal Aimin bin Basir, bernombor Plaza 2023388901. Pada hari ini saya akan teruskan pembentangan mengenai maksud dan latar belakang kebebasan dan hak bersuara ekspresi dari segi undang-undang. Di Malaysia, kebebasan bersuara dan berpendapat ini dilindungi oleh Perlembagaan Persekutuan, di mana ia tertakluk dalam artikel 10 yang menjamin beberapa kebebasan asasi, iaitu kebebasan bersuara, berpendapat, berkumpul dan berpersatuan. Menurut artikel 10(1)(a), Perlembagaan Persekutuan ini adalah setiap warga negara mempunyai hak kebebasan bersuara dan berpendapat. Namun, hak ini tidak mutlak dan ia tertakluk kepada beberapa larangan yang bergabung dalam artikel 10(2). Larangan ini membolehkan adanya undang-undang yang berkaitan keamanan, ketertiban umum, moraliti, pencemaran nama baik dan sebagainya. Dan berdasarkan undang-undang, terdapat beberapa undang-undang yang melakukan kebatasan terhadap kebebasan bersuara dan berpendapat. Antaranya adalah Akta Hasutan 1948, Akta Rahsia Rasmi 1972, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, di mana Akta Hasutan ini dapat menghadkan atau mengkriminalisasi ucapan yang mempromosikan kebencian dan penghinaan terhadap sesuatu suku ataupun golongan warga negara ataupun mana-mana yang mempertanyakan hak-hak istimewa pemerintahan Melayu dan sebagainya. Manakala Akta untuk Rahsia Rasmi pula menjadikan sebagai pelanggaran untuk mengungkapkan informasi tertentu yang telah dikategorikan.
Dan seterusnya adalah Akta Komunikasi dan Multimedia, di mana ia mengatur kandungan secara atas talian dan melakukan pembatasan pada ucapan yang dianggap ofensif dan berbahaya. Dan akhir sekali adalah Akta Mesin Cetak dan Penerbitan yang mewajibkan surat khabar dan penerbitan untuk mendapatkan lesen dan memberikan wang kepada pemerintah untuk membatas ataupun mencabut lesen. Dan adalah secara kesimpulannya, kita dapat lihat bahawa kebebasan bersuara dan ekspresi ini dari segi undang-undang penting untuk kita ambil perhatian bahawa perkara ini boleh menjadikan ia perdebatan ataupun kritikan mengenai batasan yang dikenakan ke atas kebebasan bersuara dan ekspresi di Malaysia. So, dari itu sahaja untuk saya. Saya serahkan pula kepada saudara Ariq Iskandar. Terima kasih kepada saudara Ikram Aimin di atas pembentangan itu tadi. Jadi, nama saya Putra Ariq Iskandar bin Badu Hisham. Nombor matrik saya adalah 2023 149703. Saya akan sambung apa yang dibicarakan oleh saudara Ikram Aimin Basir mengenai topik ini, iaitu topik agama. Jadi, pendapat saya, agama ni membolehkan seseorang individu itu untuk menyatakan pendapat mereka, pemikiran mereka dan juga keyakinan mereka dalam kerangka sesuatu prinsip-prinsip dalam Islam tersebut. Jadi, sudah tentulah Islam mesti akan menekankan satu benda, iaitu betapa pentingnya menggunakan ucapan dengan cara yang bertanggungjawab dan konstruktif yang dapat menghindari benda yang boleh menyebabkan kerosakan dan juga mempromosikan keharmonian. Selain itu, Islam juga telah menekankan penggunaan ucapan yang baik, jujur dan bermanfaat sambil melarang pencemaran nama baik, tuduhan palsu dan penyebaran perselisihan faham. Dengan itu, saya ingin memberikan satu petikan daripada surah Al-Hujurat ayat ke-12. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minal altani ina abada altani itmun wala tajassasu wala yaktab ba'adakum ba'adam ayyuhabbu ahadakum an yakula lahma akihi maitan fakir mutu waitaku Allah inna Allah tawabun rahmun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebagian dari sangkaan itu adalah dosa, dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Tetapi ini saya ingin memarakan, Islam juga telah mengakui bahawa batasan terhadap kebebasan bersuara dan berpendapat. Islam juga telah melarang ucapan yang mempromosikan kebohongan, pencabulan, kemaksiatan, penghinaan atau yang mendorong kekerasan. Islam tidak suka benda itu kerana dia amat mementingkan menjaga hak, martabat dan reputasi seseorang individu tersebut. Dan ucapan yang melanggar prinsip-prinsip ini dianggap tidak wajar dan dikutuk. Dan inilah betapa pentingnya mencari pengetahuan yang terlibat dalam pemikiran kritis dan bertanya untuk mencari kebenaran. Saya akan sambung kepada kepentingan undang-undang di topik ini, iaitu betapa pentingnya hak bersuara dan ekspresi kerana ia merupakan kebebasan yang diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan sebagai salah satu inisiatif yang berkesan untuk rakyat mengumpulkan cadangan maupun aduan. So, saya bagi satu contoh yang boleh saya kemukakan daripada kes ini, iaitu dia berlaku pada bulan April 2021. Puan Ain Yusniza Saiful Nizam, dia telah menyuarakan satu isu membuat kes lawak rogol yang telah dilakukan oleh gurunya bernama Khairul Nizam Sanuddin yang menyalahgunakan Undang-Undang Kebebasan Bersuara dan ekspresi untuk memberi komen tidak elok mengenai kes rogol. Dengan itu, Ain Husniza Saiful Nizam tersebut telah membuat satu kempen mempunyai hashtag Make School Better Place bagi memotretasi isu tersebut. Seperti kita tahu, media sosial merupakan satu medium yang paling popular pada zaman sekarang ini, ialah dengan gadget dan teknologi yang semakin maju. Oleh itu, media sosial ini telah digunakan bagi meluahkan atau membuat ekspresi terhadap sesuatu perkara, tapi tidak boleh menyalahgunakan media sosial untuk memberikan kritikan yang negatif. Jadi, pembuli cyber juga atau dikatakan keyboard warrior dan sebagainya boleh memberikan impak yang buruk kepada individu tersebut kerana mereka menyalahgunakan platform tersebut untuk menyuarakan hak mereka terhadap sesuatu
Dan ini boleh mengakibatkan mereka boleh terkena tindakan yang menyalahi undang-undang. Okey, itu saja daripada saya dan saya akan teruskan kepada saudara saya seterusnya untuk menyambungkan pembentangan ini. Sekian, terima kasih. Ketika menceritakan hak kebebasan bersuara dan ekspresi, kita juga harus menyentuh had atau batas kepada hak kebebasan bersuara itu. Walaupun kita sebagai ahli masyarakat diberi hak kebebasan untuk bersuara serta berekspresi, tidak bermakna kita dibenarkan untuk sesuka hati bersuara dan kata apa yang kita mahu tanpa menjaga had atau batas. Dan perkara ini diambil tahu oleh penggubal undang-undang seperti kita boleh lihat dengan undang-undang yang dicipta untuk memastikan bahawa masyarakat kita tidak melampaui batas atau had yang kita ketika menggunakan hak bersuara dan ekspresi mereka. Terdapat banyak undang-undang yang memastikan perkara tersebut. Antaranya termasuklah Akta Polis 1967 yang menghalang perhimpunan secara berkumpulan tanpa lesen, ataupun Akta Hasutan 1948 yang melarang sebarang kandungan tulisan, kata-kata dan lain-lain yang bertujuan untuk menghasut rakyat dan menyebarkan kebencian. Dan kita juga ada Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang berfungsi untuk mengawal selia industri komunikasi dan multimedia dan segala yang berkaitan termasuk pengguna media sosial untuk memastikan mereka tidak menyalahgunakan kuasa mereka di alam cyber. Akta-akta ini bukan ditubuhkan tanpa sebab. Ia ditubuhkan bersebab. Ia ditubuhkan untuk mengelakkan penyalahgunaan hak tersebut dan mengelakkan daripada mencetusnya huru-hara. Tanpa Akta Polis, perhimpunan protes boleh mengganggu ketenteraman awam sekiranya ia menjadi tidak terkawal. Tanpa Akta Hasutan atau Akta Fitnah, rakyat boleh menyebarkan berita palsu sesuka hati dan mengakibatkan kebencian. Dan tanpa Akta Komunikasi dan tanpa Akta Komunikasi Multimedia, dunia cyber tidak selamat untuk kita menerokai. Dan bukan sahaja dari segi undang-undang, tetapi dalam Islam juga mempunyai had atau batas dan larangan tersendiri mengenai apa yang tidak dibenarkan untuk kita bersuara. Ada larangan Islam yang bertepatan dengan undang-undang. Contohnya fitnah. Kedua-dua, undang-undang dan agama Islam dua-dua melarang seseorang itu daripada melakukan fitnah. Kerana memfitnah orang lain itu boleh mencetuskan dan menyebarkan kebencian. Dan terdapat banyak hadis, dalil dan surah yang melarang orang Islam daripada menata buruk tentang Islam, mempersendakan Islam atau mempersoalkan Islam atau tidak menghormati Islam serta Allah SWT. Islam juga menghalang dari menyoal atau memikirkan tentang sifat-sifat atau zat Allah SWT. Larangan yang terdapat dalam Islam, ada yang kita dapat faham sebab apa ada larangan tersebut. Seperti larangan memfitnah, kita tahu kenapa kita tak boleh. Tapi ada juga larangan yang kita tak boleh persoalkan, seperti kenapa tidak boleh menyoalkan Allah SWT. Jadi dari segi ini, Islam boleh dikatakan lebih tegas dalam soal had kebebasan bersuara berbanding dengan undang-undang. Ada kepentingannya had kebebasan bersuara ini, walaupun hak bersuara itu sangat bagus untuk masyarakat kerana mereka dapat meluahkan fikiran, perasaan, idea dan pendapat mereka. Tetapi ada juga di luar sana yang boleh menyalahgunakan hak bersuara mereka, sama ada untuk mengajar perkara tidak elok atau untuk menimbulkan huru-hara. Tanpa akta-akta yang disebut tadi, alam cyber akan penuh dengan kebencian dan fitnah kerana tiada badan atau undang-undang untuk mengawal pengguna media sosial dan alam cyber. Seolah-olahnya mereka boleh mengata sesuka hati tanpa menghadap akibat atau balasan. Ataupun hasutan serta fitnah akan berleluasa mengakibatkan kebencian antara satu sama lain dan orang tu tidak mampu mempertahankan diri mereka. Tanpa larangan yang terdapat dalam Islam pula, orang boleh menyoal, mempersendakan dan mengata buruk tentang agama Islam atau lebih teruk tentang Allah SWT kerana tiada akibat atau balasan yang mendunggu mereka dengan memburukkan nama Islam atau nama Allah. Islamofobia pula boleh menjadi berleluasa akibat pengumpulan pembenci agama kerana tiada larangan untuk memburukkan nama Islam. Kepentingan hak kebebasan itu adalah untuk menjaga ketenteraman dan keselamatan awam dan imej negara, bukan untuk menyekat kebebasan rakyat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Nizam bin Mazlan. Nombor matriks 2023165597. Dan saya akan menerangkan tentang kesan baik dan kesan buruk bawah topik kebebasan serta hak bersuara dan ekspresi di media sosial. Pertama sekali, kesan baik dalam hak kebebasan dan bersuara. Hal ini menjadi asas kepada negara yang bersifat demokrasi. Ia juga merupakan tiang negara untuk menjadi maju, harmoni serta konstruktif. Hak ini membantu seseorang individu untuk mempertahankan diri dari segi hak kebebasan bersuara supaya tidak dihina atau dijatuhkan hukuman dalam menyuarakan pendapat sendiri. Setiap individu mempunyai hak tersebut untuk bersuara, terutamanya di media sosial seperti Twitter, Instagram, TikTok dan Facebook. Hal ini dapat menetuskan perbincangan antara intelektual untuk berdiskusi tentang topik-topik yang dapat mendatangkan faedah. Kritikan-kritikan ini dapat mendatangkan pelbagai kebaikan kerana setiap maklumat dan setiap idea daripada individu berbeza. Kerana itu, hal ini dapat memajukan negara kita. Di sebaliknya, kesan buruknya pula. Kesan buruk dalam hak kebebasan bersuara ialah ramai pendukung atas nama kebebasan menyalahgunakan kebebasan yang diberikan. Pengguna dalam masa dan dunia yang moden ini dapat mengakses secara tanpa had atau sekatan segala maklumat yang mereka dapat daripada media sosial. Oleh itu, mereka didedahkan dengan maklumat yang tidak tepat. Yang tidak tepat ini dapat membawa perasaan khawatir dan risau dalam kalangan pengguna media sosial. Sebagai contoh, seseorang lelaki telah mengaku menjadi seorang nabi atau rasul. Hal ini membawa ketegangan dalam golongan orang Muslim. Orang Islam dalam Malaysia perlulah berjaga-jaga untuk orang Islam dalam Malaysia perlulah berjaga-jaga dan memastikan mereka mendapat maklumat yang tepat dengan sumber yang kredibel. Kita sebagai pengguna media sosial mestilah dan haruslah berjaga-jaga serta haruslah memastikan kita sebagai orang Islam di Malaysia mestilah memastikan kita sebagai orang Islam di Malaysia mestilah berjaga-jaga dan pastikan setiap maklumat yang kita dapat dan kita share kepada rakan-rakan di media sosial mempunyai sumber yang kredibel dan elok. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Di akhir perbincangan ini, secara kesimpulannya kita dapat simpul bahawa kebebasan bersuara dan ekspresi dari segi undang-undang, agama dan cara ia berfungsi di media sosial serta kepentingannya. Dan dalam kajian ini kami telah menyatakan bahawa kebebasan bersuara ini merupakan hak asasi manusia yang perlu diterima oleh semua pihak, tidak kira kaum, agama, rupa dan sebagainya. Namun, apa yang perlu kita ingat bahawa hak kebebasan bersuara ini tidak perlu sewenang-wenangnya digunakan kerana ia mampu memberi impak yang negatif sekiranya kita tiada batasan mengenai kebebasan bersuara ini. Dan hal ini juga telah disedari ataupun telah orang kata dipercayai oleh pengubal undang-undang sendiri bahawa sekiranya hak kebebasan bersuara ini tidak mempunyai batasan, ia mampu memberi kesan yang buruk kepada Malaysia
Dan akhir sekali, kita sebagai rakyat Malaysia perlu menggunakan hak kebebasan bersuara ini ke arah yang baik, dan kita juga sebagai umat Islam perlu melakukan hak kebebasan bersuara ini ke arah yang baik dan bukanlah perkara-perkara yang negatif. Sekian, terima kasih.